Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, jadi kesimpulan kita adalah kita masih menjangka untuk indeks melakukan correction, di mana correction indeks dijangka lebih shallow dengan pergerakan US dollar dipengaruhi oleh pergerakan US dollar. Jadi apa yang kita jangka adalah US dollar masih lagi meneruskan pengukuhan. Selepas data CPI semalam menunjukkan bahawa year on year masih lagi menunjukkan peningkatan, tetapi gambaran besar dia tak ada perubahan. Saya tak nampak ini sebab untuk kita mengubah view kita semasa. Yen pair masih bergerak ke atas, dan asalkan anda tak pergi short index, asalkan anda tak pergi short dollar untuk semasa, ataupun short yen pair, tu jangan buat semasa. Belum masanya. Yen pair akan buat correction, tapi correction tu adalah untuk membeli, kalau ada set up dia. Okey, jadi kita masuk kepada topik kita daripada semalam. Semalam kita telah bincangkan mengenai structure motif. Jadi 2 je, 5 ataupun 3. Itu je. Anda buka chart, buka yang paling besar je. Anda sedang tengok 5 ke 3. Itu je. Ramai orang takut dengan nak buat edit wave sebab benda tu. Nak lukis start macam mana? Dia pergi buka H1. Janganlah buat lawak, kan? Buat lawak jangan buat dekat duit. Ya? Buka chart yang paling besar. Anda sedang tengok apa? 5 atau 3, itu je. Buka chart paling besar dia. Ini 5. Faham? Ini 5. Anda boleh katakan ini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu ke atas 5. Mungkin dia buat 3. Apa pun sini adalah 1 ataupun A. Itu je. Itu je. Masalahnya dia nak tengok 5 lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tak. Buat macam tu. Tengok yang besar dia tak nampak. Okey, pergi. Lagi jelas, lagi senang anda buka macam ni. 3 bulan. Anda buka chart dia dan tengok 6 bulan. Anda nak tengok satu reset. Anda nak tengok satu reset dia 3 bulan. Anda nak tengok satu reset. Ni 1, 2, 3, 4, 5, or whatever cara nak lukis. Apa pun kalau nak lukis dia, ini 1. Ini 1. Okey, 5 atau 3. Jadi dan semalam kita dah kaitkan dia dengan pergerakan kepada Fibonacci, ya. Lekuk 2, paling kurang 14.6, tujuan analisa 38.2, Fibo retracement, lazimnya dia adalah creeping setup, maksudnya lebih daripada 50% Fibo retracement. Cara dia 3 lekuk di sini, 3 lekuk. Kalau katalah bila anda lukis dan dia tak sampai 100%. Tak sampai 100%. 1, 2, 3. Tak sampai 100%. Itu clue pertama. Clue kedua, dia tak sampai Fibo retracement 38.2. Lazimnya ini akan buat double. Tu clue kedua dia. Okey. Untuk lekuk 3 jangkaan paling kurang 618. Itu cukup syarat. Analisa kita jangka 100%. Kalau kita jangka motif 1.8 ataupun lebih. Lekuk 4 paling kurang 14.6, tujuan analisa 23.6, sama seperti sifat lekuk 2 dia. Lekuk 5, 3 cara kira sama panjang dengan 1, di antara 123.6 ke 1618 off lekuk 4, dan ataupun Fibo extension 3 kepada 4. Kita tarik daripada bawah ni. Sambung 3, 4, 618. Mana satu yang kita nak guna? Anda kena tengok 5 ni lengkapkan apa. Ramai yang hantar lukisan 5 dia tergantung. 5 tu lengkapkan apa? A ke
5 tu lengkapkan C ke? 5 tak boleh lengkap B. Paling best dia hantar kepada aku. 5 lengkap B. Saya pun tengok tak pernah lagi ada benda ni. 5 tu lengkapkan 1 ke, lengkapkan 3 ke, lengkapkan lekuk 5 ke, lengkapkan A ke, lengkapkan C ke. Dia kena lengkapkan something. Okey. Hari ni kita masuk kepada corrective cycle pula. Corrective 3 ataupun 7. Ni adalah macam mana rupa yang tu tadi? Okey, ini adalah untuk corrective. 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 Okey, korektif jumlah lekuk dia yang membuat pembetulan. Dengar betul-betul. Jumlah lekuk dia yang membuat pembetulan. 3, 7 dan 11, di mana nombor genap dia merupakan konektor. Maksudnya kat sini nombor genap dia adalah 2. Tapi tak apa, saya tak nak masuk yang terlalu dalam. 3, 7, 11 tambah 4 dan seterusnya. Korektif terbahagi kepada 2 jenis. Okay, penentuan dia adalah fibo tadi. Kalau dia melengkapkan 2, kat mana dia habis? Kalau lengkapkan 4, kat mana dia habis? Kalau dia lengkapkan X, kalau lengkapkan B, macam mana? Okey, lepas ni. Dia terbagi kepada 2. Yang pertama adalah ringkas. Simple. Okey. Yang pertama adalah dikenali sebagai zigzag. Ataupun struktur 5, 3 dan 5. Internal dia. Ataupun struktur 9, 7, 9 ataupun whatever. Asalkan nombor dia adalah motif, korektif, motif. Ingat benda ni. Dia ada kena-mengena dengan time, dia kena-mengena dengan jangkaan fibo. Okey. So, kita 1, 2, 3, 4 dan 5 disambungkan dengan satu konektor yang mengikut arah. Lepas tu kita ada pembetulan balik dalam motif. Dan target dia adalah 100%. Ditandakan dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 melengkapkan A. Konektor B. Konektor dia boleh bentuk apa-apa. Sama ada another zigzag, another WXY. Itu adalah dalam korektif punya benda. Sama ada ringkas juga, flat dan lain-lain. Okey, dan ini juga adalah 5 lekuk ataupun 9 or whatever. Melengkapkan C. Okey. Clue dia, C ni lengkapkan apa? Adakah dia lengkapkan A ke? B ke? A dia boleh. C tak boleh lengkap C. C tak boleh lengkap C. Faham? Sama ada ini melengkapkan 2 ke? Melengkapkan 4 ke? Sebab itu akan mempengaruhi fibo dia. Target fibo dia.
The whole thing ni. Fibo retracement dia. Ataupun Fibo extension target dia. But apa pun, C kat sini dijangka akan lengkap dalam 100%. Cumanya, adakah ini lengkap ataupun akan extend lagi ke tak? Dia kepada dia lengkapkan apa. Kalau C kat sini 100%, ini tak sampai 38.2, kita tak akan letak entry di situ. Kalau dia lengkapkan 4, tak sampai 23.6, kita tak letak entry kat situ. Faham? Kalau dia melengkapkan A sebagai flat, jangkaan flat, anda tak letak dan entry dekat situ. Ataupun dia melengkapkan B, anda tak letak entry kat situ. Tapi dengar betul-betul kalau dia melengkapkan flat, di mana itu merupakan flat yang rupa macam ni, lepas tu dia melengkapkan B, B, ini A, memang 3, ini B, dan dengar betul-betul, ini adalah high probability punya setup untuk 3711. Dengar betul-betul yang ni Zul. Penurunan yang dekat sini adalah 5 lekuk, berakhir dengan divergence. C di sini kita tak dapat letakkan C kalau kita ambil dia punya filter. Kalau kita ambil 3 lekuk kat sini, ini adalah paling tinggi probability dalam sistem 3711. Anda boleh test, cari di belakang-belakang tengok dia punya probability, dan 3 lekuk kat sini dia tak cecah 618. Anda dapati turun 5 lekuk dan berakhir dengan divergence dalam time frame kecil dia. Tak kisah kecil mana, 1 minit ke 3 minit ke. Saya suka buat benda ni dalam 3 minit punya scalping. 3 minit, time frame 3 minit. Kenapa saya tak tahu? Saya pernah ceritakan benda ni tahun 2015 ke 2016. Acoy mungkin tahu, tapi tak perasan apa saya sebut waktu tu. Time frame 3 minit. Kalau swing ataupun intraday, time frame 49 minit. Kenapa saya tak tahu? Tak kisah, asalkan dia flat. Asalkan dia flat Yang penting ini 618. Okey. Ini tak sampai 618. Itu cantik lah. Okey, itu high probability dia. Bila ini melakukan correction 3. Ini adalah tempat entry untuk shorting. Ini sahaja masanya. Ini sahaja masanya di mana kita trade flat. Dulu regular flat adalah setinggi probability yang ini. Sebab itu anda nampak dekat chart saya, tak tahu sebab sekarang ni orang lain dah pakai juga, ada nampak time frame pelik. Perasan tak tidak? Tak tahulah kalau dia orang dah tukar 3 minit dengan 49 minit. Tak. Dia senang nak tengok. Ini spesifik penggunaan dia. Dia time frame apa-apa pun boleh. Tapi sebab senang nak tengok, 3 minit dengan 49 minit. Bukan TP di 618 Atira. TP tetap 100%. Sebab kita jangka 1-2. 618 tu sebagai kita punya 618 ni sebagai filter untuk 1 kat sini. Sebab B kepada C kan ada 5.
Jadi kalau boleh, satu ni tak sampai 618 sebab benda ni. Lekuk C dalam flat, lekuk C dalam running flat, ni running flat lekuk C ni paling kurang dia 618. Wassalam. Paling kurang lekuk C tu 618. Kita gunakan feature-feature dalam, sifat-sifat dalam Elliott wave. Lekuk C ni cukup syarat, dia boleh dekat sini. Kalau dia sampai 618. Jadi dia boleh lengkap. Jadi itu boleh jadi regular flat. Tapi kalau dia 5, dia tak. Kalau 5, itu boleh jadi C. Faham tak? Satu ni kalau dia sampai 618, lepas tu dia terus naik, itu boleh jadi regular flat. Jadi ideally C1 ni tak sampai 618 supaya dia tak cukup syarat jadi C. Ini adalah paling tinggi probability dalam sistem 3711. Dan benda ni banyak berlaku dalam time frame 3 minit dengan 49 minit. Itu sebabnya saya tengok dia tu. Ini saya dah pernah ceritakan kan, Nabil. Ni paling tinggi probability ni. Tapi anda test lah. Anda test out there. Kalau ini cerita kita melompat kepada flat. Tengah cerita zigzag. Flat lah. Ni flat. Sama juga. Entry dia sama. 1, 2. Sama je. Sebab kita jangka lekuk 3 kan. Stop loss atas 1618. Sama je. Yang ini kena ada divergence. Itu flat. Setup dia tetap sama je. Cumanya structure apa yang kita trade. Kita gunakan sifat structure. Dalam sistem T711 itulah setup yang paling tinggi probability. Kalau anda ada cara untuk nak codingkan benda ni, anda codingkan. Saya tak trade dia sebab saya dah codekan dia. Tapi dia bukan dekat MT5 ataupun MT4. Bukan saya lah, orang yang saya upah kan. Jadi sebab tu saya dah tak tengok. Dan dikodingkan untuk time frame 3 ke 49 minit pakai ChatGPT tu. Letakkan parameter yang kita sebut mengenai semua Fibo tadi, momentum tadi kan. Kalau orang pandai ni, dia pandai. Saya tak reti. Saya tanya ChatGPT cara nak rebus telur dalam air fryer. Itu pun ada masak, ada tak masak. Bohong ChatGPT. Boleh? Kita terus kepada setup. Sama juga zigzag ni. Setup dia adalah dekat 100%. Dan terbatal. Ingat di sini 3 lekuk kat sini. 618764 kena ada reaksi. Kalau tak ada reaksi, team champion. Ada. Team champion. Champion. Nama pun champion kan. Menang lah. Kan? EW ni sesuai untuk swing dengan intraday, dengan scalping. Wassalam. Dia masalahnya, saya tak guna Elliott wave pun. AC Milan. Saya tak peduli dengan Elliott wave ni untuk mapping. Kita trade structure, high low, higher high, higher low. Tengok recording dia nanti. Siapa ada recording? Saya guna benda ni untuk scalping.
Asalnya saya gunakan saya scalper tau. Saya scalper. Sebabnya dulu saya banyak masa. Memang duduk je. Sekarang ni saya tak ada masa. Itu je. Ada siapa-siapa recording tak? Saya rasa ada kan. Biasa ada yang record kan. Ataupun tanya Nabil dengan Athilah Okey. Flat ada 3 jenis Running flat, expanded flat dan juga regular flat tak apa, dalam nota tu ada. Okey. Dan yang ketiga adalah triangle. Triangle tak berlaku dalam lekuk 2. Tu je. Triangle tak berlaku dalam lekuk 2. Triangle tak berlaku di depan. Maksudnya dekat W ke, dekat A ke, dia tak ada. Tak ada triangle. B boleh berlaku triangle. 2 tak boleh berlaku triangle. X boleh berlaku triangle. Okey, dan triangle juga boleh berlaku di belakang untuk lengkapkan Y ke, tak lengkapkan benda lain. Okey, itu adalah untuk struktur tak dapat. Triangle. Okey, saya ambil screenshot sajalah. Okey. Mana letak dia? Ni korektif. Okey. Dan jenis ketiga adalah struktur untuk kompleks. Lagi kecil time frame yang anda pergi SV9, lagi tinggi skill yang anda perlu. Ada orang ingat, scalping tu untuk orang yang mula-mula trade. Tak. Scalping tu untuk orang yang dah lama trade. Tu misconception. Benda yang paling salah yang saya pernah dengar adalah bila orang sebut, engkau scalp je, senang je. Itu benda paling salah yang saya pernah dengar dalam trading. Bila orang menyebut kepada anda, engkau baru trade, scalp je, jangan swing-swing. Modal pun tak cukup. Lagi modal tak ada, pergi lagi besar time frame. Kecilkan lot sizing. Benda paling bohong orang sebut dalam trading adalah 2 benda. Tak ada duit, kau pergi time frame kecil. Tak ada duit, kau pergi scalping. 2 benda paling bohong. Faham? Sebab dia melanggar asas kepada trading. Asas kepada trading adalah penjagaan risiko. Lagi banyak anda membuka posisi, lagi tinggi risiko yang anda ambil. Jadi itu memerlukan pengalaman, itu memerlukan teknik, itu memerlukan psikologi dagangan yang tinggi. Jadi the moment orang sebut, engkau baru trade, scalp je. Itu benda paling bohong. Itu saya terus nampak pembohong atas ni. Terus nampak perkataan tu. Okey, lagi anda tak ada duit, lagi besar time frame. Sebab anda nak, dalam trading ni dia adalah kepada kata kunci dia adalah surviving. Survival dalam bidang ni. Okey. Lagi satu perkataan recovery. The moment anda dengar recovery, tutup volume. Jangan dengar. Ataupun keluar dewan.
Benda penipu, betul? Jangan dengar yang macam tu. Saya cukup sakit telinga bila dengar perkataan recovery. Saya nampak recovery, saya tahu orang tu psikologi dia tak dapat. Itu tak lama. Recovery tu cerita bohong. Kan? Setiap entry, setiap plan adalah plan baru. Maksudnya dia terkesan dah yang tadi tu. Terkesan. Saya nampak Simran punya soalan kan. Bila trade hilang $1 pun terasa. Jadi berapa sen yang tak terasa? Trade bila kena stop loss kita tak tengok pun. 10 sen. Trade 10 sen. Kalau kena stop loss kena 10 sen. Jangan ada lekat, ada attachment kepada entry kita. The moment ada hilang $1 pun rasa macam merugi. Saya faham benda tu. Kecil kan? Yang had mana yang anda boleh terima? Ada 3 sen je pun. 3 sen. 3 sen dah. Ada 3 sen. Anda tak expect profit 9,000 kalau sanggup loss 3 sen. Tapi kalau anda tak sanggup loss $1, macam mana anda nak buat $3? Benda tu. Logik dia. Buat benda-benda ni. Serius. Okey. Nombor yang bahagian kedua kepada korektif adalah kompleks. Kompleks terbagi kepada 2. Double dan triple. Beza di antara kompleks dan juga simple tadi, cari sistem recovery. Tak payah. Lagi lama ada dalam bidang ni, lagilah ada nampak benda-benda ni kan, Jo. Kadang-kadang kita teringat diri kita mula-mula dulu. Kan? Dan orang-orang yang mengambil peluang daripada benda-benda ni, yang dia tahu, yang untungnya dia. Bukan orang yang ambil tu. Payah. Menjual teknik tak salah. Tak salah jual. Tapi faham kan? Dia tahu untung 100% tak dapat. Kita teringat diri kita. Kita tahu kan, semua kita dah lalu benda tu kan. Nak recovery bukan daripada trading. Nak recovery kepada investment yang berjangka panjang. Itu lagi make sense kan. Benda yang kita tahu dia fixed income lah. Jadi anda dah recover portfolio anda dan ada cara. Tapi bukannya kepada trading. Trading tu risk. Anda besarkan portion kepada, contohnya anda punya trading tak jadi, besarkan portion. Lepas tu saya guna 80-20. Besarkan portion kepada fix. Dah lalu semua tu coy. Okey, double triple. Double triple benda ni je. Ini adalah struktur yang paling banyak dalam market. Yang double tu. W, X dan Y. Dalam sistem 3711 kita tak pakai ini. Ini kita tak pakai. Faham? Ni kita tak pakai. Hold shift. Okey. Kenapa? Okey, ini ditandakan sebagai W, X dan Y. Ini ditandakan W, X, Y, double X, Z. Kita tak pakai ini dalam sistem 3711, tapi kita akan mapkan dia. Dan kita akan tukar ini kepada W, X dan Y. Di mana kita akan ambil yang besar ni sebagai W. Depend kepada kat mana dia reset lah. Tapi lazimnya kita akan ambil W yang besar ni. Dekat Y tu. Kenapa kita tak pakai dia? Sebab
jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi motif. Kita buat sequence. Jadi kita akan jadikan ini sebagai 3 ataupun 7. Okey, clue dia sama juga. Ini target 100%. Okey, kalau W ni kita jangka lekuk 2 kan. Dia tak sampai 38.2 dan kita jangka dia buat Y. Kalau kita jangka lekuk 4 tak sampai 236, kita jangka lekuk Y. Ataupun dia sampai naik dia tak tembus. Dan kita jangka dia buat Y. Dia naik 3 je, lepas tu break lagi. Wassalam kini. Ya. Ini kena ada divergence. Kalau tak ada divergence, jangan tunggu 100% ni. Sebab dia boleh jadi benda lain. Faham? Kalau sini tak ada divergence, ini boleh jadi flat. Beza dia dengan flat adalah X ini 85.4. Kalau dia tak sampai, mungkin dia tak jadi X. Tak jadi flat. Okey, yang ini kena ada divergence. Dan anda tunggu kat sini. Okey, itu adalah untuk structure kolektif. Saya nak bawa anda kepada time. Satu lagi dalam yang tak jarang disentuh adalah kepada faktor time untuk sequence, untuk untuk structure ni. Ia diguna pakai apabila berlaku structure kolektif. Contoh, anda sedang tunggu kepada dolar untuk buat korektif. Faham? Untuk buat korektif. Jadi, bilakah 100% kat sini akan berlaku? Sekarang ni kita dalam 15 hari bulan. Kita jangkakan struktur ini akan sampai 100% bila? Iaitu bila dia akan melakukan reversal. Ni lah guna benda ni kalau nak tahu. Ya. Sama ada 25 ke 5 ataupun 13 ke 8. Kita sekarang ni 15 hari bulan. Kita sekarang ni dalam struktur lanjutan. Kenapa dia lari balik? Kita sekarang ni dalam ni. So, kita jangkakan tukar struktur antara masa ni. Maksudnya, sehinggalah 25 ke 5 hari bulan, ini dijangka akan berlanjutan sehinggalah antara 25 ke 5 hari bulan. Tengok ini dekat H4 dengan dekat daily sahaja. Sebab tu saya tak jangka dia tukar. Biarpun apa CPI malam tadi. Sebab kita masih dalam masa tempoh lanjutan. Ya. Maksudnya daripada bawah ni. Daripada bawah. Okey. Itulah guna benda-benda ni. Actually ini cuma sebagai satu panduan. Apa yang akan jadi pada 25 antara 25 ke 5 hari bulan. Entah. Kita tengok apa yang akan jadi. Saya pun tak tahu. 25 ke 5 hari bulan. Apa ada dalam kalender?
Ni Sunday tak ada apa. Mungkin apa yang boleh menyebabkan turn around dalam US dollar. Mungkin ISM, mungkin PMI, Hertz cycle. More or less. Itu sebenarnya cuma FIBO sebenarnya. Setahun tu kita ada 52 dan seterusnya. Lebih kurang macam Hertz. Yang apa yang Joe sebut tadi adalah benda ni. Benda ni ada dalam ni. Ada dalam ni tak? Saya tak pernah tarik dia dekat sini. Ada dalam ni. Time cycle lebih kurang macam ni lah. Yang macam ni. Okey. But apa yang kita guna pakai dia punya ni adalah, ini logik dia kalau nak tahu. Logik dia adalah pada awal pembukaan bulan itu adalah masanya untuk fund mula masuk market. Dia amat subjektif kat mana kita nak tarik. Satu, saya tak pakai dia. Ini sebagai panduan. Ini sebagai satu, ini bukannya ia mesti berlaku pada waktu itu, tapi kita ada satu frame untuk kita tengok kat mana. Sebab time punya teori bukanlah satu penekanan dalam elliott wave, tapi dia adalah salah satu benda dalam elliott wave tau. Dia salah satu benda dalam elliott wave, tapi dia bukan penekanan. Dia bukan macam gun. Gun tekankan kepada time, certain degree of move. Okey. Ini kita ambil logik daripada sudut macam mana fund masuk dalam pasaran. Ini adalah lazimnya apabila kita akan ada penerusan lah daripada bila dia orang start masuk market. Bila dia orang masuk market, menukar structure. Ini adalah bilanya dia orang start masuk market. Ini adalah masanya di mana dia orang akan decide whether whatever dia orang masuk pada awal tadi untung atau tak. Kalau tak untung, dia kita akan ada pertukaran. Itu daripada sudut apa? Logik dia lah. Tapi sebenarnya ia dibahagikan kepada kepada minggu dalam setahun. Di mana ini ada 52, kita ambil dan bahagikan kepada 12, dibahagikan kepada minggu lagi. Tak apa. Waalaikumsalam, Dedi. Ada saya ada satu yang satu yang lebih dalam dia penerangan yang ni, tapi macam ni. Ambil air bulan ni saja. Itu sahaja. Boleh? Ini sebagai panduan sahaja. Tapi kalau saya terangkan yang macam tu, yang terlalu dalam, takutnya ada yang isim. Dia pergi try satu tu. Satu saya tak keluarkan. Ada 3 slide tu, saya tak letakkan. Yang lama dulu saya pernah letakkan sekali. Lepas tu saya tak perasan. Lepas tu saya keluarkan. Tak perlu. Takutnya ada yang anda kena ada asas kepada gun benda tu. Saya ada masukkan faktor gun dalam tu. Tapi tak perlu. Nanti saya kena terangkan gun. Elliott wave pun aku pening kepala nak terangkan kepada orang. Suruh lukis tak nak lukis, dia tunggu je. Boleh? Okay, now kita tengok benda-benda ni semua. Macam mana nak entry? Actually, sistem 3711 ni benda dia amat ringkas. Dia benda ni je. Is actually adalah benda ini sahaja. Iaitu tak kisah
5 atau 3? Okey, tak kisah. Ini 5 dan apa-apa hal pun sini 3. Okey. Ingat yang ni je. Sini boleh jadi 5 atau 3. Beza sistem 3711 sequence dan Elliott wave adalah ini. Breakout di sini bila kita ada setup. Setup berlaku apabila ini berlaku. Kita ada trend. Okey. Di sini kita akan membahagikan dia kepada 2. Kalau dia 3, kalau di sini adalah 3 dan sini adalah 5. Maksudnya depan ni 3 atau 5. Kalau dia 3, breakout dia 5, kita ada setup direct. Ini direct setup. Maksudnya pembetulan di sini merupakan peluang entry. Ini direct setup. Boleh? Itu direct setup. Kalau depan dia 3. Kalau depan dia 5, dan anda kena tunggu ini berlaku. Sekali lagi breakout 5. Second break. Kalau dia tak break tak apa. Tapi second, katalah yang pertama ni tak breakout dia, tapi second ni baru breakout ke semuanya. Then anda boleh trade. Saya lukis balik lepas ni. Jadi ini adalah second. Maksudnya anda kena tunggu yang ni untuk trade dia. Provided dia tak sampai 100%. Faham? Kalau dia 5, anda kena tunggu second fractal punya break. Kalau dia 3, kita ada direct setup, iaitu setup di sini. Boleh AC Milan? Nampak tak? Dia boleh guna apa-apa pun, tak payah buat Elliott wave pun. Anda tengok structure je. Saya tak lukis Elliott wave. Untuk saya. Pumpang-pumpang yang lain, kita trade itu je. Yes, sebab kalau dia 5, sini 5, ni 1, ni 2. Ini mungkin 3. Faham? Kita nak tengok ini adalah motif. Kalau dia tak motif, cantik. Tapi tak apa. Yang kita nak tengok adalah, kita nak tengok dia buat 1-2, 1-2, 1-2. Kalau sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau first breakout, dia boleh jadi correction. 1, 2, 3, jadi turun ke bawah. Dia kena second break kalau depan dia 5. Kita nak tolak itu sebagai correction. Tengok kalau anda ada satu motif, dia memang motif. Kalau tengok momentum saja, anda tak dapat nak bezakan 4 dan benda ni. Benda ni 1, 2, 3. Contoh kat chart.
Contoh dekat chat. Sekejap. Apa yang ada set up semasa? Kita tunggu yen contohnya. UJ. UJ. Okey. Ini 3. Okey, sini 3. W, X dan Y. Ini 3. Ada saya nak buang dia. Saya buang lah. Okey, sini 3. 1, 2, 3. Sini break. Jadi kita ada 3. Ini set up 3. Ini direct set up. 1, 2, 3. Jadi kita ada breakout 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jadi ini direct set up. Sebab 3, dia tak boleh habis 3. Dia tak boleh habis 5. Dia kena habis 3. Jadi 5 kat sini menghabiskan 1. Faham tak? W, X dan Y. Kita ada 3. Kita ada 3. Ini 5. Mana boleh, itu flat. Jadi 5 kat sini menghabiskan 1. Jadi kita tunggu 2 dia untuk trade. Jadi ini tempat trade. Satu, kita nak trade UJ. Yang saya sebut awal tadi. Apa yang wow. Itu asas dalam structure. Faham tak? Kita trade asas. Benda ni asas betul. Anda buka dia buka muka surat 2. Faham logik di sebalik dia. Sebab tu kita cari UJ punya ni. Okey. AJ pula. AJ. Okey. AJ pula. Sini kita ada 5. Kita letakkan sebagai 5. Contoh 1, flat, 2, 3, 4, 5. Ni tak cantik. Kita ambil cat JPY lah. Cat JPY. Cat JPY. Okey, ni lagi cantik. Ni kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. Okey. Sekali dia break 5. Boleh tak saya jadikan sini sebagai C? Baru connect the dot. Kan, itu benda asas je sebenarnya. Boleh tak saya letakkan C? Dan ini jatuh ke bawah? Boleh kan? Sebab sequence dia lengkap. Jadi kalau nak trade yang ini, anda kena tunggu dia turun, dia break sekali lagi. Then, ini jadi 3. Sebab sini 5, 3, dia tak boleh 3, dia kena 5. Faham tak, Jo? Faham. Nabil dah faham. Nabil kau tak faham, aku tak tahu, Nabil. Sebab dia boleh complete. Jadi 2 kat situ tak boleh trade. Sebab 2 kat situ complete. Boleh jadi C. Dan turun ke bawah. Anda masuk kat sini terlanggar terus. Ganga. Ganga boleh ganga. Boleh ganga. Boleh ganga. 1, 2 ni tak boleh trade. Kita tunggu dia break sekali lagi. Akan ke dia jadi 1, 2, 3? Mana boleh? Sini 5. Sini 3. Ada tak boleh 3, dia kena 5. 5, 3, 5. Itu tu saya kata hujungnya 5, 3, 5. Tu kan Kimi. Faham? Boleh. Anda nak tolak dan cari high probability. Jadi sini bukan high probability. Tapi UJ tadi, situ ada. Teruk sumbat. Saya kena ambil 1 hari off dan betul-betul tidur. Tidur je. Kena makan ubat, betul-betul tidur. Tapi tak dapat. Sebab Imran ada live FB kan. Jadi dia tak ada live. Saya kena ni petang ni sekali lagi. Besok
Saya tak dapat nak tinggalkan anda sebab besok kita nak cover dynamic. Macam mana saya nak off? Sakit-sakit pakai ubat lawan. Lepas tu dia pengsan. Faham? Nampak tak? Jo. Kalau anda ada asas dalam elite wave, benda tu logik je sebenarnya kan. Benda tu, nampak? Oh dia panjang. Oh, itu je. Oh dia. Itulah oh dia. Sama juga macam structure motif kan. Structure motif. Anda trade structure motif. Ini bagi mereka yang trade elite wave, tak dapat. Besok kita nak cover instrumen. Lepas tu kita nak cover dynamic. Bila nak habis? Tak habis kalau saya off. Okey. Sama juga tak dapat sesi Discord. Sabtu boleh off. Sabtu. Macam US 30. Tak, macam US 30 tu kena US 30 dia tak ada structure lagi. US 30 seperti saya terangkan awal tadi. US 30 ni tengok besar dia. Ni tak break apa lagi. Ini sideway. Kan? Ini sideway. Ini pun baru 1, 2, 3 break dia. Gold dah turun dah. Gold sayang tak sampai tempat kita. Cat-cat ni kan ada dekat Discord. Ambil. Sini adalah 1, 2 dan 1, 2 ni tengah buat 3, 4, 5. Lepas tu dia akan buat correction kat sini. Kalau correction ini, sini boleh trade. Faham? Sebab ini adalah 1, 2, 3 break. Ini motif, ini korektif, ini baru break 3. Jadi kalau dia buat bounce sini, boleh trade. Tapi kalau tanya saya, nak trade gold sekarang kat situ, ini dah boleh lengkap. Nak sampai 618. Saya takkan masuk kat situ. Tapi kalau anda dah masuk kat sini, hold. Kalau anda dah masuk, TP dia ada, baru nak tunjuk kat mana TP dia tu. 176 berapa dah. Kita jangkakan struktur ini lengkap dekat 17990. Sekitar situ. Ini contohlah. Jadi kalau dia buat satu correction against high ini, itu peluang short sekali lagi. Tu yang tadi tu. Okey. Balik kepada cerita apa? 1780 lebih kurang area tu lah. Saya tak dapat guna magnet. Siapa yang lukis dekat MT5 ni, anda faham. Kalau tak kan, dia B ni pergi kepada C. Kalau kita letak yang banyak-banyak ni, dia jadi satu tempat. Pengsan. Faham? 5 ni jadi kat situ, 5 ni dia jadi satu tempat. Kan yang function magnet tu kan. Dia tak dapat. Kalau siapa lukis elite wave pakai MT5, anda tahu dia punya the struggle is real. Tapi seronok. Okey. Kita cerita apa tadi? Okey, motif structure. Sama juga dalam penggunaan untuk motif structure 1, 2. Okey. Anda sedang jangka motif 1, 2. Ini dah ada trend tak? Tak ada. Macam mana kita nak tengok trend-trend ni? Dia macam ni je. Anda nak trade, anda trader time frame berapa? Okey, kita buka satu kita buka Euro US dollar. Ni yang paling senang. Yang paling orang suka. Okey, guna benda ni je. RSI dan Stoch. Anda pergi time frame berapa? 1 minit. 1 minit. Okey. Sekarang ni, structure ini adalah momentum 1 minit. 1 minit. Ni 1 minit. Okey. Dari bawah ni,
Dari bawah ni, ini scalping ya. Guna sistem ni. Daripada bawah ni, ni 1, ni 2, ni 3. Jadi kita ada 1, 2, 3. Tak boleh masuk. Ini correction. Kita ambil lah, katalah dunia kita bermula sini. Anda cuma berminat tengok sini. Okey, anda kena tunggu kepada struktur lain pula. Dari anda cuba tengok 1 minute ya. Anda tunggu dia break. Anda tunggu sampai ada 5. Macam mana kita nak tengok? 1, 2, 3, 4, 5. Itu je dekat Stoch. Ini pula berakhir dengan divergence. Okey, berakhir dengan divergence. Okey, anda dah ada dunia baru. Ni dunia baru anda. Ni dunia baru anda. Yang belakang-belakang ni anda tak kira dah. Anda tunggu dia buat satu yang sama, turun balik. Ada benda ni. Low, high, low, lower, high, lower, low. Anda tunggu dia punya correction. Kalau sini 5, sini 3, anda tengok sini 5, anda kena tunggu sekali lagi break. Dan anda tunggu dia punya correction. Yang saya terangkan awal tadi. Depan dia 5-3 ataupun 3-3. Yang tadi ni. Yang tadi ni. Tak sampai pula dia. Tak sampai. Depan dia 5-3 ataupun 3-3. Itu je. Satu, bila Atirah tanya dia apa ke, dinamik apa ke, kita nak trade bila? Kita trade bila ada set up. Nampak tak jawapan saya, Atirah? Trade bila ada set up. Tak ada set up, kita ceritalah dinamik apa pun. Dinamik tu untuk kita nak map. Tapi kita trade bila ada set up. Yang sesuainya, set up dia sesuai dengan dinamik. Dan sebahagian besarnya set up berlaku bila dalam dinamik benda tu. Contohnya dolar lah, gold lah sekarang ni. Itu sebab tu jawapan saya, dinamik apa, tak. Trade bila ada set up. Bila benda tu berlaku. Tapi yang seeloknya anda buat multi time frame lah. Tapi kalau anda scalping, peduli apa multi time frame masuk yang tu tadi, 1 minit, 3 minit. Tengok dah. Bila set up ni anda tahu, salah. Stop loss. Itulah trade. Set up itu je. Set up dia benda tu je. Set up dia tak ada dalam slide ni. Set up dia dalam slide satu lagi. Slide besok. Tujuan kita buat dynamic dan elite wave tu adalah untuk nak mapkan, nak fahamkan apa yang kita boleh shortlist kan untuk trading. Set up nak tengok pair apa, nak tengok cross ke, nak tengok major ke, nak tengok index ke. Tu tujuan kita tengok kepada dynamic. Tapi bila trading, peduli apa, kita trading kepada set up. Tak pernah cuba 3 minit. Itu pernah cerita dari bila entah Jo. Coy. Lama dah cerita tu. Boleh? Okey. Itu sahaja daripada saya. Ada satu lagi sesi kita pada jam 6 nanti. 6 nanti. Labur dalam seluruh sistem. Rakamkan sistem anda. InsyaAllah. Untuk scalping, saya ceritakan mengenai setup untuk yang flat tadi. Tak kisah mana instrumen, sesuainya ambil yang leading. Sebab itu yang ada momentum. Okey, labur seluruh sistem, rakamkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 6 nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.